Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Ya, hari ini kita upload lagi awal. Kita upload lagi awal sebab dalam bulan Ramadan ni kita cuba upload awal supaya malam kita dapat rehat, okey? Semoga video-video saya ni daripada bacaan saya ni dapat menemani anda ketika membuat persiapan iftar, insyaAllah. Baiklah, kita akan teruskan, tak nak ngoceh terlalu panjang, nanti boring. Baik, episod yang ke-144, part yang ketiga, part akhir untuk yang episod 140. Mari kita teruskan. Disebabkan mahu memastikan sama ada lembunya terlepas ataupun tidak daripada kandang, sengajalah Malim Bawar menjengah juga ke rumah Bagindo Labeh. Sekalipun melangkah lemah, dia gagahi juga ke rumah jirannya itu untuk memastikan lembu ternaknya terbungkang mati. Bukan lembu ternaknya yang terbungkam mati itu menyebabkan dia terkilan, tetapi bagaimana rumpun padi boleh tumbuh di tengah halaman macam bendang di baruh kampung. Macam tak percaya Malim Bawar apabila diberitahu kejadian yang berlaku di rumah Bagindo Labeh itu. Sewaktu menjengah ke penjuru pagar Bagindo Labeh, mereka tidak melihat lagi bangkai lembu yang terbungkang. Sebab itulah Malim Bawar tertawakan Bagindo Labeh, sekalipun beberapa orang yang masih lagi berbual di tangga rumah mengakui berlakunya kejadian itu. Ketika inilah adik ipar Malim Bawar termengah-mengah datang memberitahu mengenai suaminya, Tukon. Tiba-tiba sahaja sesak nafas hinggakan muntah darah. Kakinya menendang-nendang angin laksana lembu yang disembelih. Berdebar juga hati Malim Bawar kerana adiknya Tukon baru sahaja menjengah dia setelah diberitahu uzur sejak beberapa hari. Disebabkan Malim Bawar sudah beransur sembuh, cepat sahaja Tukon balik ke rumah. Memang dia juga tidak jejakkan kaki ke rumah Bagindo Labeh sekalipun dijemput ke majlis kenduri itu. "Dia tu baru saja balik dari rumah aku," ujar Malim Bawar bagaikan tidak percaya dengan khabar yang disampaikan oleh adik iparnya, Baina. Tetapi Baina sendiri tidak dapat mahu menerangkan apa-apa lagi. Ketika Tukon balik dari rumah abangnya Malim Bawar, terus sahaja masuk ke dalam bilik tidur. Baina masih lagi sibuk memasak di dapur. Tiba-tiba sahaja mendengar Tukon menjerit laksana lembu yang melenguh kuat. Apabila dia menyerbu ke bilik tidur, semakin terkejut Bainah dengan kelakuan suaminya yang menonyong muka ke lantai bagaikan lembu meragut rumput. Puas dipujuk pun, Tukon tetap menonyong-nonyong mukanya seperti tidak sedar apa yang berlaku. Tidak lama selepas itu, Tukon tergolek di penjuru bilik dengan mulutnya yang bersemburan darah. Setelah memanggil anak-anaknya, Bainah baringkan suaminya ke tempat tidur dalam keadaan termengah-mengah sesak nafas. Dia terus bekerja ke rumah Malim Bawar untuk memberitahu keadaan suaminya. Tetapi abang iparnya sudah pun ke rumah Bagindo Labeh. "Ai, apa pula musibahnya ni?" Segera Bagindo Labeh mendesak Malim Bawar ke rumah Tukon. Tetapi Malim Bawar juga masih lagi uzur akibat terkejang sakit sejak beberapa hari. Dia tidak boleh terburu-buru mengikut perasaan cemas. Biarlah Tukon termengah-mengah sesak nafas dengan darah bersemburan di mulutnya. Kalau dia terconggok di sisi adiknya pun, Malim Bawar tidak mampu buat apa-apa. Sebab itulah dia tidak perlu tergesa-gesa sangat. Langkahnya masih lagi lemah dengan terketar-ketar berpaut pada tongkat tatkala berjalan ke rumah Bagindo Labeh. Kalau tidak disebabkan semangatnya yang kuat, memang Malim Bawar juga tidak larat mahu menjengah ke rumah Bagindo Labeh. Tetapi hatinya serba salah juga apabila dikatakan lembu ternaknya yang terbungkang di tepi pagar rumah Bagindo Labeh. Biarlah rebah di mana-mana, dia akan tetap gagahi juga mahu memastikan lembu ternaknya tidak terlepas daripada kandang. Bagindo Labeh sendiri ceritakan kejadian tersebut kepada Mamak Melano mengenai nasib malang Tok Haji semasa di Kapur 9. Bukan setakat diuji demikian sahaja, malah emak Mamak Melano sendiri mengalami kejadian yang menyayat perasaan Tok Haji. Beberapa minggu Tok Haji ke Jambi, apabila balik ke Bangkinang, dia diberitahu mengenai isterinya sudah pun meninggal dunia.
Tidak sempat dia menatap muka isterinya disebabkan emak Mamak Melano tiba-tiba saja terkancing gigi. Serentak dengan itu, darah bersemburan dari mulutnya macam luka yang ditusuk. Mahu sampaikan berita kepada Tok Haji, tentulah sukar perhubungan ketika itu. Lagipun di Jambi bukan mudah untuk mencarinya kalau tidak tahu hala yang dituju. Mamak Melano yang sudah berumur 8 tahun masih lagi dapat mengingati keadaan emaknya yang menggelepar sambil menyebut-nyebut nama Tok Haji. Kecewa benar Tok Haji dengan kejadian yang menimpa isterinya itu. Sebab itulah dia bersetuju ke Tanah Melayu apabila bertemu dengan Wak Samin. Kalau tidak disebabkan dihalang oleh Baginda Labeh, memang dia sanggup membawa Mamak Melano bersama dengan mak tuanya Siamah ke Tanah Melayu. Tetapi Baginda Labeh berkeras menghalang kerana bimbang Tok Haji belum ada tempat untuk menumpu. Tentulah anak-anaknya tidak ada siapa yang akan mengasuh. Lainlah kalau Tok Haji sudah ada tempat untuk menetap, tentulah dia boleh membawa anak-anaknya menyeberangi Selat Melaka. Selepas asar, saya berbaring semula kerana malas mahu turun ke bawah. Memang kalau menginap di hotel, saya akan menjadi macam orang bodoh sampai tak tahu apa yang perlu dibuat. Saya lebih senang duduk sahaja di bilik sementara menunggu Mamak Bandaro datang. Hanya baru mahu terlelap, tiba-tiba pintu diketuk. Memang Mamak Bandaro yang naik. Cepat-cepat dia mengajak keluar kerana rakannya sudah menunggu di bawah. Setelah masuk ke dalam kereta, barulah Mamak Bandaro perkenalkan dengan kawannya yang datang dari Jakarta yang membuat temu janji dengan rakan kongsinya dari Medan itu. Memang saya tidak tahu apa-apa pun urusan mereka yang berniaga apabila bertemu di Padang. Ketika makan di sebelah malamnya, Mamak Bandaro membisikkan kepada saya mengenai kawan dari Medan itu sudah beberapa kali bertanyakan pada saya. Sudah lama tahu mengenai Ustaz. Jelas Darwis rakan kongsi kawan Mamak Bandaro itu. Mengenai apa pula? Terkejut juga saya sekiranya Darwis mengidap sakit pula. Tentulah tidak baik saya datang ke Sumatera seolah-olah mahu menunjukkan kebolehan. Darwis ni cucu Mamak Melano dari Bangkinang. Lantas saja Mamak Bandaro menerangkan. Tapi dia ni dah lama menetap di Medan. Dah jadi orang Medan. Ketawa memanjang Mamak Bandaro mencuit bahu Darwis. Tidak sedar saya air mata menitis apabila menatap wajah Darwis ketika itu. Sekaligus pula Darwis terus memeluk leher saya kerana sudah kerap kali dia mendengar Mamak Bandaro mengenai diri saya. Bila nak ke Semenanjung? Tutur saya sebaik saja dia melepaskan pelukan. Memang akan diuruskan. Angkor juga mahu ke sana. Darwis tersenyum sambil mengusap-usap muka. Tetapi Darwis ke Padang bukanlah disebabkan saya datang jejakkan kaki ke Sumatera. Dia sudah berjanji dengan rakannya, Pak Subarta, bertemu di Padang sebelum ke Solo kerana urusan perniagaan. Mamak Bandaro yang diberitahu oleh Pak Subarta mengenai temu janji di Padang itu dengan Darwis sengaja mengajak saya sama-sama menunggu. Mamak Bandaro bukanlah kenal rapat sangat dengan Darwis, kecuali bertemu beberapa kali sahaja di Medan. Lainlah dengan Pak Subarta dari Jakarta itu, memang ada pejabatnya di Bukit Tinggi. Asal saja ke Bukit Tinggi, memang dia akan jengah juga ke Mamak Bandaro. Kalau Mamak Bandaro beritahu Ustaz ke sini, memang saya akan bawa isteri saya ikut sama. Kesal juga Darwis kerana Mamak Bandaro tidak memberitahu mengenai kedatangan saya ke Padang. Tentu isterinya juga mahu berkenalan dengan saya, iaitu bapa saudaranya sendiri yang datang dari Semenanjung. Malamnya kami semua menginap di Hotel Pangeran saja. Kerana jam 7 pagi, Darwis bersama dengan Pak Subarta sudah mahu ke Solo. Disebabkan Mamak Bandaro akan balik ke Bukit Tinggi bersama saya, sepanjang malam itu Darwis berbual di bilik saya. Nanti Ustaz bagi tahu ya bila mau ke Medan. Saya akan tunggu di airport. Ujar Darwis mengingatkan saya supaya kerap kali menghubungi dia. Isterinya doktor, berasal dari Solo, tapi lama menetap di Medan. Tersengih-sengih Pak Subarta membukakan rahsia Darwis yang masih tidak mahu memberitahu mengenai isterinya itu.
Isteri saya memang doktor, namanya Nini, beritahu Darwis perlahan. Saya sendiri sudah beritahu pada Nini mengenai Ustaz, katanya, seolah-olah merasa puas bertemu dalam keadaan yang tergesa-gesa demikian. Apa sangatlah yang nak diberitahu kan ni? Serba salah juga saya apabila diberitahu demikian. Mengenai Ustaz dan hubungan kita sebagai sepupu, jelas Darwis ketawa memanjang. Kemudian Darwis memberitahu mengenai datuk saudaranya iaitu Bang Dolabeh yang memelihara ayahnya Mamak Melano selepas Tok Haji meninggalkan Kapur Sembilan. Banyak yang diberitahu oleh Bang Dolabeh mengenai Tok Haji selama dia menetap di Kapur Sembilan dekat Bangkinang itu. Kalau tidak disebabkan Tok Haji memang Bang Dolabeh tidak dapat selamatkan diri apabila dihambat acak tengah gila. Siapa pun tidak berani bertahan apabila acak membawa parang panjang mengamuk di dalam kampung akibat gilanya tengah pasang. Sudah 2 orang luka parah ditetaknya tatkala terserempak di jalan. Kebetulan pula Bang Gindo Labeh terjegat di hadapan madrasah semasa acak menyerbu ke situ. Memang dia ke situ meminta pelajar-pelajar bersembunyi sebelum acak muncul menghayunkan mata parang. Belum sempat dia menyuruh pelajar di situ bersembunyi, acak sudah terjerit-jerit riang mahu menyerbu. Tidak ada pilihan lain, maka terpaksalah Bang Dolabeh menunggu di tengah halaman surau supaya acak tidak mengganggu pelajar-pelajar. Tidak bertangguh, acak meluru datang mahu memangkas Bang Dolabeh. Disebabkan Tok Haji sudah nampak acak menghampiri abang iparnya, Bang Dolabeh, segeralah dia menyergah. Tergamam acak sebaik saja nampak Tok Haji berdiri tidak jauh darinya. Segeralah acak berpaling ke arah Tok Haji dengan meninggalkan Bang Dolabeh. Apabila pemuda itu marah mendapatkannya, lantas Tok Haji menekan ibu jarinya ke tanah dan memusing-musingkannya membuat garis bulatan dengan membacakan 9 kali. Saya cuba baca ya. Kalau salah tolong betulkan. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. 9 kali pula acak berlegar mengikut garis bulatan yang dibuat oleh Tok Haji dengan hujung jari kakinya. Habis saja 9 kali dia berkeliling sekaligus, acak terguling ke tanah dengan mencampakkan parang di tangannya. Bukan setakat selamatkan Bang Dolabeh dari amukan acak sahaja, keluarga di Kapur Sembilan akan kenangkan Tok Haji. Malah madrasah yang ditinggalkan juga mengingatkan mereka kepada sumbangannya. Lama dia di Kapur Sembilan, ramai juga murid-muridnya yang mampu meneruskan pengajian di madrasah. Tetapi Darwis tidaklah belajar di madrasah peninggalan Tok Haji itu semenjak emaknya, anak Mamak Melano, berkahwin dengan orang Medan. Mereka ni terus menetap di Medan. Sebab itulah Darwis juga dibesarkan di Medan disebabkan ayahnya memang orang Medan. Bagaimanapun, Darwis banyak mengetahui mengenai Tok Haji daripada datuknya Mamak Melano. Tahu sangatlah Mamak Melano mengenai ayahnya sekalipun dia ditinggalkan bersama Baginda Labeh setelah Tok Haji berhijrah ke Semenanjung. Kalau tidak disebabkan perhubungan sukar ketika itu, memang Tok Haji bercadang juga mahu membawa anak-anaknya. Tetapi Baginda Labeh juga tidak mau berpisah lagi dengan Mamak Melano. Sekiranya Tok Haji tidak dapat balik jejakkan kaki ke Kapur Sembilan, maka biarlah Mamak Melano bersamanya. Dia tetap kenang jasa Tok Haji yang menyelamatkan dirinya daripada amukan acak. Bukan acak sahaja yang dikenang oleh Bang Dolabeh. Malah ketika terserempak harimau belang di hutan mencari akar kayu, dia sudah tergamam tidak tahu apa perlu dilakukan. Tok Haji yang berjalan di belakangnya segera menarik dia ke belakang. Memang malang benar nasibnya apabila mencari akar kayu pagi berkenaan. Belum pun jauh masuk ke hutan, tiba-tiba sahaja ditunggu harimau belang yang tengah lapar. Tetapi Tok Haji tahu benar pelangkah harimau sekiranya menyerbu dari arah hadapan, memang dia tidak bimbang apa. Lainlah kalau menerkam dari belakang, masakan dia boleh sempat mengelak. Ketika harimau itu mahu menghambur, Bang Dolabeh nampak Tok Haji merebahkan badan sehingga dihimpit oleh binatang berkenaan. Dia nampak Tok Haji seolah-olah jatuh terlentang di bawah perut harimau dengan tapak tangannya tidak lepas memegang ke bahagian dada binatang berkenaan.
Cemas benarlah Baginda Labeh kerana disangkanya adik iparnya itu telah menjadi mangsa harimau yang ganas. Tetapi dia melihat harimau itu terkaku. Sebaik saja Tok Haji terlentang di bawah perutnya. Mulut harimau itu berbuih-buih dengan mata yang terbeliak. Binatang itu merungut-rungut tidak dapat mengaum dan mengangakan mulut lagi. Tidak sampai 10 minit, tubuh harimau itu tergolek ke tanah dengan darah yang pekat mengalir di mulutnya. Adik buat macam mana? Hairan juga Baginda Labeh dengan keberanian Tok Haji setelah harimau itu tergolek mati. Entahlah, agaknya harimau tu memang sakit dan nak mati kot. Sengaja dia berdalih sambil menyapu-nyapu daun kering yang melekat pada pakaiannya. Kita balik ajalah adik ya. Lantas Baginda Labeh mengajak berpatah balik kerana bimbang akan diganggu geruh yang lain pula. Tak apalah, kita ni bukannya cari musuh. Pujuk Tok Haji mengajak abang iparnya meneruskan usaha mencari akar kayu itu. Sebab itulah Baginda Labeh merasa terhutang budi benar pada Tok Haji. Kalau setakat memelihara anak-anak Tok Haji, dia rela selagi tenaganya masih lagi gagah. Lagipun anak-anak Tok Haji memang anak saudaranya yang menjadi tanggungjawab dia memelihara sampai dewasa. Biarlah Tok Haji merantau ke Tanah Semenanjung, dia tetap memelihara Mamak Melano dan Mak Tua Siamah sama macam anak-anaknya juga. Kalau tidak disebabkan Mamak Bandaru sendiri yang datang mencari Mamak Melano, memang dia sendiri tidak ingat lagi mengenai Tok Haji. Hanya dia mendengar dari Baginda Labeh saja mengenai diri Tok Haji yang dikenangnya sampai bila-bila. Mamak Melano bukanlah tidak kenangkan ayahnya, tetapi semenjak putus hubungan, dia sudah merasakan kehilangan Tok Haji. Ayahnya itu tidak dapat ditemui lagi. Tetapi setelah diberitahu oleh Mamak Bandaru mengenai Tok Haji sudah meninggal dunia, meninggalkan anak-anak di Tanah Semenanjung, teringin juga Mamak Melano mahu merapatkan semula hubungan. Dia sendiri memang tidak berupaya mahu datang menjejakkan kaki ke Tanah Semenanjung, sama juga macam ayah saya yang tidak ada upaya mahu menjengah saudara mara di Kapur 9. Lainlah sekiranya Darwis mahu uruskan membawa datuknya menemui sanak saudara di Tanah Semenanjung. Apalagi saya memang tak berupaya juga. Kalau tidak Mamak Bandaru yang uruskan, entah bila pula saya akan dapat jejakkan kaki ke Bukit Tinggi. Hingga jam 11 malam, masih lagi berbual di bilik saya. Tiba-tiba saja bising di bilik sebelah. Segera Mamak Bandaru menjengah disebabkan mengganggu penghuni bilik yang lain. Sewaktu beberapa orang penghuni bilik lain menjengah keluar, mereka melihat seorang wanita kulit putih mengguling-guling di luar biliknya ketakutan. Suaminya pula cuba memujuk supaya bertenang. Darwis segera mendapatkan suami wanita itu dan bercakap dalam bahasa Belanda. Suami wanita itu sendiri tidak tahu puncanya apabila tiba-tiba saja isterinya memekik ketakutan setelah melihat bayangan lelaki tidak berkepala di bilik mandi. Wanita itu terus meluru keluar dengan menjerit-jerit ketakutan. Dia cuba memulihkan isterinya kerana dia agakkan diganggu histeria hinggakan tidak keruan. Sudah puas dia mencuba pulihkan, tetapi keadaan isterinya bertambah teruk. Dia juga sudah meminta pihak hotel uruskan untuk menghantar isterinya ke hospital. Apabila Mamak Bandaru memanggil saya ke situ, dia bisikkan kepada Darwis supaya memberitahu suami wanita itu benarkan saya melihat keadaan biliknya. Memang suami wanita ini tidak menghalang apa-apa, disebabkan dia memang sudah lama berulang-alik ke Jakarta. Dia juga tahu mengenai gangguan syaitan yang menjelma untuk merasuk mangsa. Ketika saya berdiri di pintu biliknya, terasa tubuh saya bagaikan ditolak dari dalam hinggakan seluruh badan saya terangkat ke udara. Tetapi segera saya berpaut kuat pada pintu, lantas membacakan ayatul kursi dengan mengulangi, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim, hingga 311 kali. Penghuni-penghuni bilik lain terpinga-pinga apabila di dalam bilik berkenaan bunyi kuat lenguh-lenguh, legoh legah seperti orang yang berlari. Sebaik saja saya berdiri semula tercekat di muka pintu. Memang saya dapat melihat bayangan lelaki tidak berkepala berlari di keliling bilik ketakutan. Sebaik saja yang saya ni yang merenung ke arahnya. Apabila saya hentakkan tumit 3 kali, lantas membacakan. Saya cuba baca ya, kalau salah tolong betulkan.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Sahabat tahu ni ayat daripada mana? Boleh komen. Kita share. Ni doa daripada mana? Terima kasih. Lembaga tidak berkepala itu tersungkur lemah menjadi debu hitam. Ketika suami perempuan itu masuk ke bilik, dia hairan juga melihat selonggok debu hitam di atas katilnya. Namun bagaimanapun, dia terpaksa juga menemani isterinya ke hospital setelah urusan dibuat oleh pihak hotel. Sewaktu meninggalkan bilik hotel keesokan paginya, kami tidak sempat menemui lelaki kulit putih dan isterinya yang menginap di bilik sebelah.